Okey, kita sambung sesi pembelajaran kita untuk contoh yang terakhir dalam Lagrange equation, iaitu contoh yang ke-6. Dalam contoh ini, para pelajar perlu menggunakan Lagrange equation untuk derive the equation of motion. So, dalam kes couple pendulum, seperti dalam gambar rajah. Dalam gambar rajah ni, para pelajar akan dapat lihat di mana ada dua mesh number 1 dan mesh number 2. Dan mesh number 1 dengan mesh number 2 menggunakan tali yang digantungkan kepada setiap mesh, dan kemudian pada tali tersebut ada diletakkan spring, stiffness. Dan kalau pelajar lihat dalam diagram tersebut ada diberi notation of theta 1 untuk anjakan pergerakan sudut mesh number 1, dan theta 2 adalah anjakan pergerakan sudut untuk theta 2. Dan panjang kedua-dua tali yang menggantung M1 dengan M2 adalah sama, iaitu L, dan A adalah jarak daripada reference line. Ini saya consider sebagai reference line yang di atas kepada jarak spring, iaitu K. Okey, cara bagaimana pelajar-pelajar nak solvekan masalah ini. First kali, para pelajar perlu pastikan pelajar tahu menggunakan Lagrange equation. Konsep yang paling asas iaitu conservative system without excitation, di mana tiada daya luaran yang dikenakan pada dalam sistem. So jadinya para pelajar kena menggunakan konsep ini, iaitu saya ulang balik, d over dt d kinetic energy divided by dq dot minus by dke divided by dqi plus d potential energy divided by dqi. So yang ini basically adalah differentiation of kinetic energy berdasarkan kepada velocity, dan yang ini adalah kinetic energy dibezakan terhadap anjakan, dan yang ini adalah potential energy dibezakan terhadap anjakan. Okey, untuk this system, let the Q1 and Q2 be the generalized coordinates. So kita dah general, kita umumkan, kita samakan, kita selaraskan di mana pergerakan kedua-dua M1 dan M2 ini adalah berkaitan dengan theta 1 dan theta 2. So daripada energy expression untuk kinetic energy, ianya akan wujud 1/2 M1, yang ini adalah basic, dan yang ini adalah terhasil daripada velocity. Seperti pelajar sedia maklum, omega sama juga V sama juga dengan omega R, ataupun mesti ada anjakan sebut dari segi sudut didarabkan dengan panjang ataupun radius, ianya akan mengalami yang ini kita boleh consider sebagai velocity. Yang ini adalah untuk mesh yang pertama. So yang ini adalah untuk, seterusnya adalah mesh yang kedua. Konsepnya sama, iaitu 1/2 M2 multiply by L2 theta dot 2 power of 2. So para pelajar kena pastikan bahawa para pelajar able to convert dengan menggunakan basic theorem of mechanics of machine. Okey, yang itu adalah untuk kinetic energy. Seterusnya untuk potential energy. Potential energy agak complicated sikit, di mana para pelajar perlu mempunyai pengetahuan yang luas ataupun para pelajar perlu detail dalam pengukuran, terutamanya daripada segi anjakan. Seperti pada pelajar sedia maklum, potential energy adalah mgh. Ianya bergantung pada mass, bergantung pada acceleration gravity, dan seterusnya pada height suatu sistem itu, untuk pergerakannya daripada satu titik kepada titik yang lain. So sebenarnya L multiply 1 minus cos theta 1 ni sebenarnya yang ini kita considerkan sebagai H, height. Sebab tu para pelajar perlu pastikan boleh mengubah, kena pasti mahir menggunakan konsep of trigonometry. Yang ini adalah case untuk anjakan ataupun potential energy yang berlaku pada mesh number 1. So kita pergi pada mesh number 2. Mesh number 2, kalau pelajar-pelajar lihat di sini, ianya lebih kurang sama juga dengan mesh number 1, tapi apa yang membezakan dia adalah M2 dan cos theta 2. So tadi untuk mesh 1, ianya berkaitan dengan M1 dan theta 1. So yang ini lebih kepada M2, memang fokus dia pada M2, iaitu dengan menggunakan rumus yang saya sebutkan tadi. Dan yang terakhir, kalau pelajar lihat di sini, ianya ada kaitan dengan
potential energy dalam spring, di mana 1/2 K A multiply by theta 2 minus A multiply by theta 1. Sebenarnya yang ini kalau pelajar lihat betul-betul ini adalah displacement. Displacement yang berlaku pada spring tersebut. Okey, seterusnya. Para pelajar setelah wujudkan equation ataupun setelah mewujudkan equation untuk kinetic energy, telah wujudkan equation untuk potential energy, the next step adalah pelajar-pelajar perlu gantikan dalam Lagrange equation. So Lagrange equation yang ini adalah equation pertama, iaitu perbezaan antara kinetic energy terhadap theta dot 1. So para pelajar, bila para pelajar analyze pada mass yang pertama, para pelajar akan dapat equation ini. Dan seterusnya untuk KE, basically ianya akan kosong sebab apa, kita tak ada kaitan dengan theta 1. Dan seterusnya untuk PE, differentiatekan, pelajar-pelajar akan dapat this particular equation. Dan seterusnya apa yang pelajar perlu buat bila dah dapat equation tersebut, pelajar perlu simplifykan ianya dalam single equation. So ini dinamakan equation of motion yang pertama yang berlaku pada mass number 1. Yang saya nampak yang kritikal, para pelajar perlu wujudkan kinetic energy equation dan seterusnya potential energy equation yang slide yang sebelumnya lah. Kalau dah tiba pada slide ni, para pelajar perlu mahir berkaitan dengan pembezaan. Okey, seterusnya kita pada mass yang kedua. Mass yang kedua gunakan metod yang sama, gunakan konsep yang sama, di mana kita bezakan terhadap kinetic energy terhadap theta dot 2, ianya akan dapat M2 L2 theta double dot 2. Seterusnya kinetic energy sama, sebab apa, kita tak ada menggunakan theta 2. Dan untuk potential energy, kita bezakan terhadap theta 2, ianya akan remain M2 GL sin theta 2 plus A2 K theta 2 minus theta 1. Dan seterusnya apa yang pelajar perlu buat, pelajar perlu wujudkan single line equation. So yang ini kita namakan ianya sebagai equation of motion untuk mass number 2. So make sure that the equation equals to 0. Kenapa? Tiada external excitation force yang berlaku dalam sistem tersebut.